Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nota nampak ni? Oh, nampak malah nampak. Nampak ke tidak? Nampak. Okey, nampak. Alhamdulillah. Dapat dah ke tidak nota? Kalau begitu kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi. Cuma saya tidak pasti sampai setakat mana dah kita dah baca. Kalau tak silap saya, bab ni, bab 72 ni kita belum habis lagi baca. Sampai muka surat 434 Maulana. 434. Saya dah tanda hari tu, 7 hari bulan 1, 2024. Ini sudah dah ni. Sudah. Maksudnya tajuk baru Maulana. Tajuk baru. Tajuk baru. Bab niat buku 20. Ni 72 lah maknanya bab 72. Ya Maulana. Itu bincang dah ke tidak? Belum lagi mana? Oh, belum lagi. Muka surat 436 Maulana. 436 yang terakhir. 36. Kita dah baca sikit kan? Baca sikit. Yang tu yang last. Ni Abu Isa berkata ni mengenai situ. Raja bin Haywah 895. Ya. Kalau begitu kita bacalah sepintas lalu yang kita telah baca tu, dan insya-Allah kita akan sambung di mana kita berhenti hari itu. Itulah kita baca daripada awal insya-Allah. Bab 72 ni bab ma ja'a fil mashi 'ala al-khuffain a'lahu wa asfalihi. Bab menyapu kedua belah khuf, bahagian atas dan bawahnya. Wa bihi qala haddatsana Abu al-Walid ad-Dimashqi qala haddatsana al-Walid bin Muslim qala akhbarani Thawr bin Yazid an Raja' ibn Haywah an Katib al-Mughirah عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل. dalam setengah-setengah nuskah itu mursalan alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuzkar fihi al-Mughirah. Baik. Imam Tirmizi dengan sanadnya kita telah baca dah berkenaan dengan biodata dia ni. Dengan sebab itu, untuk ringkas, kita kata begitu saja. Dengan sanadnya, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada
Raja bin Haywah daripada jurutulis Al-Mughirah, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya sesungguhnya Nabi SAW telah menyapu bahagian atas dan bawah khufnya. Abu Isa berkata, ini pendapat bukan hanya seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan fuqaha. Ia juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i, dan Ishaq. Ini adalah hadis yang ma'lul. Ini adalah hadis yang ma'lul. Tidak ada yang meriwayatkan secara musnad daripada Thawr bin Yazid selain Al-Walid bin Muslim. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad bin Ismail, yakni Imam Bukhari, tentang hadis ini. Keduanya menjawab, hadis ini tidak sahih. Sebab Ibnul Mubarak meriwayatkannya daripada Thawr, daripada Raja bin Haywah. Dia, yakni Raja bin Haywah berkata, diceritakan kepadaku daripada juru tulis Al-Mughirah secara mursal daripada Nabi SAW, dan tidak disebutkan di dalamnya Al-Mughirah. Gitu. Jadi sebahagian daripada bab ini kita telah baca dahulu, cuma jadi terhenti di tengah jalan sebab ada soal jawab hari itu rasanya. Jadi kita tak sempat habiskan. Tapi sebahagian daripadanya kita telah bincangkan. Menyapu bahagian bawah khufnya. 898. Baik, kita tengok di sini. Ini adalah salah satu hadis yang menjadi pegangan golongan yang berpendapat orang yang menyapu khuf ketika berwudu hendaklah menyapu bahagian atas dan bawahnya. Tetapi ia hanyalah satu hadis yang dhaif, seperti akan diterangkan nanti sebabnya. Sebab apa jadi dhaif. Seterusnya Abu Isa berkata, ini pendapat bukan hanya seorang dari kalangan sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari kalangan fuqaha. Bukan seorang lah. Daripada awal lagi, di zaman sahabat lagi, sampai kepada tabi'in dan tabi'in, zaman fuqaha, mujtahidin, ramai yang berpendapat begitu. Baik, kita ada nota 899. Antara yang berpendapat begitu dari kalangan sahabat ialah Abdullah bin Umar. Asy-Syafi'i dalam qaul qadimnya dan al-imla'nya meriwayatkan satu hadis Nafi' daripada Ibnu Umar bahawa beliau selalu menyapu bahagian atas dan bawah khuf, yakni dalam berwudu. Dalam berwudu bila sampai ke nak basuh kaki itu tidak basuh kaki lah sebab pakai khuf. Jadi disapu saja khuf itu dengan tangan yang lembab lah, yang basah kena air itu, bahagian atas dan bawahnya kedua-dua sekali. Itu. Ia juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i, dan Ishaq. Di kalangan imam-imam mujtahidin, mereka ini juga berpendapat begitu. Nota 900. Cuba tengok ni. Di dalam Muwatta tersebut bahawa Imam Malik bertanya Ibnu Syihab tentang bagaimana cara menyapu kedua khuf. Maka Ibnu Syihab meletakkan sebelah tangannya di bawah khuf dan sebelah tangan lagi di atasnya. Lalu beliau memperlalukan kedua-dua tangannya itu pada khuf. Kata Yahya, Malik berkata, pandangan Ibnu Syihab itu adalah yang terbaik pernah ku dengar berhubung dengan masalah ini. Jadi inilah pilihan Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Apa yang ditunjukkan oleh Ibnu Syihab tu, itulah yang dipilihnya. Dan inilah pendapat segolongan ulama. Baik. Hafiz Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Istidhkarnya
Istidhkar ni syarah kepada Muwatta' Imam Malik, menyebut bahawa tiada khilaf pada pandangan Malik tentang menyapu kedua khuf dalam berwuduk itu adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibnu Syihab. Kalau pandangan Malik memang begitulah, tak ada khilaf. Iaitu dengan meletakkan sebelah tangan di bawah khuf dan sebelah tangan lagi di atasnya, lalu menyapukan kedua-dua tangan itu pada khuf. Cuma Malik berpendapat orang yang menyapu hanya bahagian atas kedua khufnya perlu menyapu semula. Yang bahagian atas bersama dengan bahagian bawah khuf jika waktu sesuatu salat belum berlalu. Kalau dalam waktu lagi, dia kena sapu semula lah. Jika waktunya telah berlalu pula, maka tidak perlu lagi disapu semula. Tak perlu. Ini kalau seseorang itu hanya menyapu bahagian atas sahaja. Kalau sudah lepas waktu, tak perlu lagi dah. Memadailah sapuan pertama di bahagian atas khuf itu sahaja, itu maksudnya. Syafi'i pula menyebutkan dengan terang, yakni menaskan bahawa tidak memadai, yakni tidak sah menyapu bahagian bawah khuf sahaja, tetapi menyapu bahagian atasnya sahaja pula memadai, sah. Mana kalau bahagian bawah sahaja sapu tak jadi. Itu kalau mengikut Syafi'i. Tapi kalau bahagian atas sahaja jadi, sah. Cuma yang lebih sempurnanya sapu kedua-dualah, bahagian atas dan bawah. Orang yang menyapu kedua khuf dalam berwuduk, maksudnya sapu-sapu ni yang kita cerita ni dalam berwuduk lah, bukan pada ketika lain. Mustahab menyapu bahagian atas dan bahagian bawahnya sekali, seperti kata Malik. Jadi eloklah kalau buat sapu kedua-dua tu. Itulah juga pendapat Ibnu Umar. Abdul Razak meriwayatkan daripada Ibnu Juraij, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, bahawa beliau selalu menyapu bahagian atas dan bahagian bawah kedua khufnya. Yang ini dalam berwudu. Syah Waliullah menulis dalam Al-Musawwa. Al-Musawwa ni pun syarah Muwatta' juga. Syah Waliullah dia ada dua syarah terhadap Muwatta' ni. Dalam bahasa Arab namanya Al-Musawwa. Dalam bahasa Farsi namanya Al-Musaffa. Apa dia sebut? Bahawa Asy-Syafi'i berpendapat menyapu bahagian atas khuf itu fardu. Menyapu bahagian bawahnya pula sunat. Ini sunat sahaja. Sebab tu dia kalau sapu bahagian atas saja memadai. Tapi kalau bawah tidak memadai. Sementara Abu Hanifah pula berpendapat tidak disapu kecuali bahagian atas khuf sahaja. Jadi sapu khuf. Ketika berwuduk tu, kalau mengikut Imam Abu Hanifahnya, sapu bahagian atasnya sahaja, bukan bahagian bawah. Hadis bab ini, iaitu hadis ke-97, merupakan salah satu dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahagian atas dan bahagian bawah khuf kedua-duanya perlu disapu dalam berwudu. Ulama hadis bagaimanapun mempertikaikannya. Bukan hadis ini sahaja dipertikaikan oleh mereka. Menurut mereka dalam masalah ini tidak ada satu pun hadis marfu' yang sahih yang tidak dipertikaikan oleh sesiapa pun. Sedangkan di pihak yang lain pula terdapat satu hadis dengan isnad yang sahih daripada Ali radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas kedua khufnya sahaja. Itu ada yang sahih. Di bawah bab jadi ini mana dia kaitkan dengan Rasulullah lah. Dia kaitkan dengan Rasulullah. Adapun kalau bahagian atas dan bawah tu kalau dikaitkan dengan Rasulullah, maknanya marfu' lah. Itu tidak ada satu pun yang sahih. Jadi ulama-ulama yang kata yang duduk amal tu atas dan bawah tu, sebenarnya dia tidak pegang sangat dengan hadis yang marfu'. Yang dia pegangnya ialah dengan asar sahabat. Asar sahabat banyaklah yang sahih. Itu pun boleh pakai dah. Asar sahabat tu. Adapun yang Ali ni dia kata dia tengok Nabi Rasulullah SAW menyapu bahagian atas kedua khufnya sahaja. Itu nanti kita akan lihat, akan datang dalam bab
Selepas ini ada saya kemukakan teks riwayat Ali itu. Di bawah bab selepas ini juga terdapat satu riwayat daripada Al-Mughirah bin Syu'bah dengan isnad yang hasan. Ia juga menyatakan perkara yang sama. Kesimpulannya ialah dalam masalah ini pendapat yang rajih, yang kuat ialah pendapat golongan yang mengatakan menyapu bahagian atas khuf sahaja dengan tidak menyapu lagi bahagian bawahnya. Itu lebih kuat dari segi hujah, dari segi dalilnya. Dari segi nak amal tu boleh, nak amal mana-mana pun. Sebab sahabat ada mengamalkan kedua-dua cara itu. Dan itu kalau cerita sampai dekat sahabat tu memang sahih. Kedua-dua belah pihak tu ada sahih. Tak ada jadi masalah. Yang duduk pertikai ni yang marfu'. Marfu' hadis di bawah bab 72 ni dipertikaikan. Dikatakan tidak sahih. Siapa yang kata tidak sahih? Inilah Imam Bukhari kata. Apa ni Imam Tirmidzi kata? Imam Bukhari, ini adalah hadis yang ma'lul. Dia kata, ini adalah hadis yang ma'lul. Imam Tirmidzi kata. Hadis yang ma'lul itu apa maknanya? Iaitu hadis yang berilat. Yang ada masalah lah. Ada kecacatannya. Tidak ada sebab apa? Ini alasannya. Tidak ada yang meriwayatkan secara musnad daripada Thawr bin Yazid selain Al-Walid bin Muslim. Ini Walid bin Muslim sahaja yang meriwayatkan secara musnad daripada Thawr bin Yazid. Hingga ke atas tu begitu. Jadi hadis ini berilat, kata Tirmidzi. Lepas tu Imam Tirmidzi sebut lagi, aku bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad bin Ismail tentang hadis ini. Kedua mereka atau keduanya menjawab hadis ini tidak sahih. Jadi bila tidak sahih, kita tengok berapa ramai ulama duduk amal tu, sapu atas dan bawah tu macam mana? Jawabnya mereka tidak boleh pegang dengan hadis ni. Memang mereka tak pegang pun kalau mengikut kaedahnya. Sebab dah tidak sahih, macam mana nak pegang? Bagi mereka pun tidak sahih juga. Tetapi oleh kerana ada asar sahabat banyak yang sahih, mereka buat begitu. Di dalam Muwatta' Imam Malik dan lain-lain ada itu, seperti yang kita sebut tadi, Ibnu Umar buat begitu. Maka bolehlah diamalkan. Ini kalau kita nak bincang ni yang kaitkan dengan Nabi, maknanya yang marfu', kaitkan dengan Nabi. Adapun golongan yang mengatakan sapu bahagian atas saja, itu bab 73 di bawah ni. Bab 73 di bawah ni. Jadi hadis ini Imam Tirmidzi kata hasan. Imam Tirmidzi kata hasan. Ramai lagi yang lain kata sahih. Tapi ada juga perawinya dipertikaikan. Jadi sebab itu golongan pertama tak mahu pakai juga yang ni. Dia kata kalau yang musnad dan marfu' ni, dikaitkan dengan Nabi ni. Mughirah bin Syu'bah kata, aku tengok Nabi SAW menyapu bahagian atas kedua khufnya. Maksud bahagian atas saja. Hadis ni pun kata mereka tidaklah kuat sangat. Tidak ada kelebihan daripada hadis di bawah bab 72 sebelum ni. Hadis 97 tu. Sebab ini pun ada masalah juga perawi dia ni. Kata mereka. Jadi dengan sebab itu lebih kurang je. Kalau nak tengok kepada amalan sahabat, ada kedua-duanya. Jadi mereka pilih yang tu. Golongan ni pula pilih yang ni. Gitulah. Ini masalah khilaf. Baik. Sampai di sini hadis ini Imam Tirmidzi kata ini adalah hadis ma'lul. Apa makna hadis ma'lul? Hadis berilat. Ma'lul itu daripada ilat lah. Ilat tu apa makna? Penyakit. Ada penyakit. Atau ada kecacatan. Bila ada kecacatan tu, mana zahir dia nampak macam sahih. Tak ada apa masalah, tapi sebenarnya bermasalah. Baik, kita ada nota 901. Ini belum kita baca lagi hari itu. 901.
Boleh sesiapa baca di sini. Silakan siapa nak baca. Saya dah baca dah sebahagian tadi. Silakan orang lain pula baca. Silakan. Saya baca mana? Ni Soleh. Ya, saya. Silakan. Okey. 901. Dipanggil juga hadis mu'allal. Hadis ma'lul ialah hadis yang terdapat pada sanad atau matanya atau pada kedua-duanya kecacatan tersembunyi yang menggugat kesahihan hadis. Padahal secara zahirnya hadis berkenaan kelihatan sahih. Ia boleh berlaku dengan mengirsalkan yang mausul dan memauqufkan yang marfu' atau dengan mewasalkan, yakni menganggap bersambung suatu sanad hadis munqati', yakni terputus sanadnya, memasukkan sesuatu hadis pada sesuatu hadis yang lain dan sebagainya. Hadis Al-Mughirah ini diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, Al-Baihaqi, At-Tabarani dan lain-lain. Ini maksudnya hadis mu'allal. Mana hadis yang sebab itu kalau kita tengok ta'rif hadis sahih kan, hadis sahih, macam mana ta'rif hadis sahih? Ingat ke tidak tu? Kita yang belajar hadis duk sebut hadis sahih, hadis dhaif. Apa kat ta'rif hadis sahih? Boleh sesiapa sebut? Ingat ke tidak? Ta'rif tu, ta'rif hadis sahih. Apa-apa pun kena jelas ta'rif dia tu dulu. Apa itu hadis sahih? Silakan, siapa boleh jawab? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya. Boleh saya cuba? Ya, cuba. Hadis yang mempunyai 5 syarat, iaitu Apa? mempunyai sanad, lepas tu sanad dia bersambung, perawi yang sabit, yang dhab dan adil, yang keempat tiada syaz, yang kelima tiada ilal. Tiada illat. Tiada ilat. Betul. Ya betul. Itulah ta'rif hadis sahih. Iaitu hadis yang bersambung-sambung berdasarkan riwayat, dengan riwayat perawi yang adil, lagi dhabit, dan tidak ada pula syuzuz, keganjilan di dalamnya, dan tidak ada pula ilat. Itu dia. Ilat ni inilah. Kalau ada ilat tu orang panggil hadis itu mu'allal. Zahirnya nampak sahih, rupanya ada ilat. Macam orang lah juga. Nampak macam sihat, rupanya banyak sangat penyakit. Macam-macam penyakit. Ada ke tidak begitu? Adalah kan. Dalam hidup kita ni selalulah kita tengok begitu. Mungkin kita sendiri yang begitu kan. Orang nampak sihat saja, merah muka tu. Rupanya macam-macam penyakit. Terutamanya penyakit dalaman lah yang orang tak tahu, yang orang tak nampak. Kalau zahir nampak tu senang pula. Ni ilat dan syuzuz tu ni dia ada pada hadis yang zahirnya nampak sahih. Gitu. Nampak bersambung sanad dia tu. Dan perawi dia tu orang bagus-bagus. Lepas tu tak ada apa keganjilan. Mana percanggahan dengan hadis lain misalnya. Jadi tak nampak zahir tu. Kalau nampak, itu tidak orang panggil hadis mu'allal pula. Hadis ma'lul. Orang tak panggil hadis begitu pula. Ini yang zahirnya nampak sahih. Bila doktor, macam orang lah, nampak macam sihat. Bila doktor cek, kalau doktor yang mahir betul dia tengok, dia tahu dah. Cumanya orang biasa ni tak tahulah. Kalau doktor baru-baru kena cek dulu, ngecek darah lah macam-macam. Rupanya banyak penyakit. Gitulah juga hadis ni pun. Begitulah juga hadis.
Hadis yang macam tu dipanggil hadis mu'allal atau hadis ma'lul. Jadi hadis yang zahirnya nampak sahih tu jadi tidak sahih juga hakikatnya. Sebab tak cukup syarat hadis sahih. Yang lain ada dah semuanya, satu saja tak ada. Iaitu dia berillat. Dia berillat. Nanti kita akan tahulah di mana illat dia tu. Di mana letak kecacatan dia tu. Dan Imam Tirmizi dah tanya Imam Bukhari, tanya Abu Zur'ah. Dia sendiri pun dah nampak dah, cuma ditanya pendapat orang lain juga. Jadi mereka kata begitulah, hadis ni tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Lepas tu ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Abu Daud dalam sunannya dan lain-lain. Tu macam mana? Iyalah, ada pun dengan sanad tu lah. Jadi bila dicek betul, rupanya ada masalah. Nanti kita tengok selepas ni. Baik. Tidak ada yang meriwayatkan secara musnad daripada Thawr bin Yazid selain Al-Walid bin Muslim. Tak ada orang lain. Mana dia mutafarrid orang panggil. Walid Muslim ni bersendirian, berseorangan dalam meriwayatkan hadis ini secara musnad. Mana sampai kepada Nabi ni bersambung-sambung sanad dia ni, tak ada orang lain yang meriwayatkan begitu selain dia ni. Itu kata Imam Tirmizi. Jadi kalau orang dia tu orang kuat, ada tak apa juga. Masalahnya dia tu kalau orang kuat pun ramai lagi yang lain tidak meriwayatkan begitu, dia jadi sudah ada syuzuz pula, ada bercanggah pula dengan riwayat perawi lain yang lebih kuat. Ada syuzuz. Dia tu kuat juga, tapi perawi lain lebih kuat lagi, ramai lagi. Dia ni riwayat bercanggah dengan yang ramai-ramai itu. Itu orang panggil ada syuzuz, ada syadz. Jadi tidak sahih juga. Sebab dia seorang ni. Baik. Soalan baca lagi, silakan. 902. Maksudnya ialah tidak ada sesiapa pun meriwayatkan hadis ini secara marfu' lagi. Secara marfu' lagi muttasil daripada Thawr selain Al-Walid bin Muslim. Perawi-perawi thiqat lain hanya meriwayatkannya secara munqati', yakni terputus sanadnya dan mursal. Itu kedudukan sebenarnya. Jadi bila Walid bin Muslim ni dia seorang, kalau kita terima dia seorang yang baik pun, tak apa, kita cek sekali lagi ya. Ni caranya kita nak tengok ni, nak belajar hadis, gini caranya tengok ni. Kita dah bertemu dah ni. Abul Walid Ad-Dimashqi meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Walid bin Muslim. 893. Ad-Dimashqi Al-Qurashi, maula mereka. Abul Abbas adalah kunyahnya, seorang perawi thiqah. Tetapi banyak melakukan tadlis. Dia ni perawi thiqah. Banyak melakukan tadlis. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Ajlan dan lain ini. Lepas tu okeylah, tak apa lagi. Al-Walid meninggal sekadar tu je secara ringkas. Jadi kalau kita terima dia ni perawi thiqah. Dia ni perawi thiqah. Cuba kita tengok ni. Tapi dia melakukan tadlis, tak apa, sebab di sini dia kata akhbarani. Dia riwayat secara ikhbar. Akhbarani Thawr bin Yazid. Dia bukan kata an. Kalau perawi mudallis ni, kalau dia riwayat an Thawr, itu baru ada masalah. Ni tak apa, sebab dia kata akhbarani. Jadi dia ni pun orang boleh tahan jugalah, perawi thiqah juga. Cuma dia seorang saja yang meriwayatkan begini. Ada pun orang lain, ramai lagi yang lain tidak meriwayatkan begitu. Maknanya riwayat dia ni bercanggah lah. Riwayat dia ni bercanggah dengan riwayat orang lain. Jadi orang lain tu perawi thiqah juga. Ramai, dia seorang. Bahkan orang lain tu kuat. Itu dipanggil ada syuzuz, ada syadz di dalam sanad dia.
Jadi bila ada syadz dalam sanad begitu, menyebabkan hadis itu jadi dhaif juga. Tidak kata hadis nak jadi dhaif ni kena ada perawi dhaif. Dalam sanad tu tidak, perawi sahih pun. Tapi kalau dia seorang, orang lain tidak macam tu, dia jadi dhaif juga. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan syudzuz. Jadi syudzuz pun ada di sini. Illah pun ada. Dua perkara ada yang menyebabkan tak cukup syarat. Lepas tu zahirnya nampak muttasil. Mattasala sanaduhu. Mana hadis yang sanadnya muttasil. Nampak muttasil bersambung. Sebenarnya tidak. Itu nanti kita akan tengok. Dari segi bercanggah dengan perawi lain yang thiqah, ada. Maknanya ada syudzuz. Dari segi ada illatnya, itu pun ada. Sebab itulah dipanggil hadis ma'lul. Orang lain kata, munqati' hadis tu, riwayat secara munqati', putus sanadnya. Dan mursal, tidaklah bersambung-sambung begitu. Tidak bersambung-sambung begitu. Baik. Abu Isa berkata, aku bertanya kepada Abu Zur'ah dan Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu maksudnya Imam Bukhari lah. Tentang hadis ini, mereka menjawab hadis ini tidak sahih. Sebab apa mereka kata tidak sahih? Sebab ni Ibnul Mubarak meriwayatkan daripada Thawr. Ibnul Mubarak ni imam. Al-Walid bin Muslim tu tidaklah imam, dia perawi fiqh sahaja, paling tinggi pun. Ni Ibnul Mubarak. Dah bukan Ibnul Mubarak seorang saja, ramai lagi yang lain. Ni antara yang disebut oleh mereka lah, oleh Abu Zur'ah dan Imam Bukhari. Ibnul Mubarak meriwayatkannya daripada Thawr juga. Tadi Walid bin Muslim meriwayatkan daripada Thawr juga. Daripada Raja'. Ni kalau mengikut saluran riwayat Ibnul Mubarak, daripada Thawr, daripada Raja' bin Haywah, dia, yakni Raja' bin Haywah berkata, diceritakan kepadaku daripada jurutulis Al-Mughirah, yakni secara mursal. Bukan jurutulis Mughirah tu terus riwayat kepada dia, cerita kat dia, tidak. Ada orang lain, orang tengah pula. Situ putus. Tapi zahir tu nampak tadi, berdasarkan riwayat Al-Walid bin Muslim tu, dia kata Raja' bin Haywah ni ambil daripada jurutulis Al-Mughirah. Terus. Dia ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Dia ambil daripada Nabi SAW. Padahal tidak begitu. Jadi zahirnya nampak bersambung. Sebenarnya tidak bersambung. Itulah yang dikatakan illat. Baik. Kita tengok. Diceritakan kepadaku 903. Boleh Saleh baca lagi? Ya, Maulana. Silakan. 903. Di sinilah sanad hadis ini terputus. Tidak diketahui siapakah yang menceritakan kepada Raja'. Tentu sekali dia tidak menerimanya secara langsung daripada jurutulis Al-Mughirah. Pengarang Ithaf At-Talib Al-Ahwazi mengingatkan bahawa di sini telah berlaku kesilapan, yakni mungkin kesilapan penyalin. Dikatakan an Raja' ibn Haywah qala huddithtu an katibil Mughirah. Padahal yang sebetulnya ialah an Thawr qala huddithtu an Raja'. Demikianlah tersebut di dalam Ilal Tirmizi surat 56. Demikian juga dinyatakan oleh Abu Daud di dalam sunannya selepas hadis bernombor 155. Demikian juga ia tersebut di dalam Sunan Ad-Darqutni jilid 1 muka surat 109 dan Al-Ilal beliau jilid 7 muka surat 109. Maknanya jadi yang ada dalam Tirmizi ni satu kesilapan lah, mungkin kesilapan penyalin. Jadi yang kata huddithtu an Katib bin Mughirah ni Raja' bin Haywah. Sebetulnya Thawr tu yang kata begitu, perawi di atas daripada Walid bin Muslim tu. Thawr tu kata huddithtu an Raja'. Gitu. Di situ di bawah lagi. Bukan Raja' bin Haywah tu kata. Thawr tu kata. Huddithtu an Raja'. Begitu. Tak apa, teruskan. Sama juga. Sama juga keadaannya jika dikatakan begini. Kalau begitu sanadnya terputus di antara Thawr dan Raja', bukan di antara Raja' dan jurutulis Al-Mughirah. Itulah illat pertamanya.
Itu ilat pertamanya. Zahirnya nampak macam bersambung, sebenarnya putus. Jadi yang putus tu dikatakan bersambung. Itu ilat lah. Itu ilat lah. Baik. Selepas tu daripada jurutulis Al-Mughirah secara mursal 904. Teruskan Soleh. 904, ini pula merupakan ilat keduanya. Tidak tersebut pun nama Al-Mughirah di dalam sanad hadis. Jurutulis Al-Mughirah terus meriwayatkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia tidak sempat pun menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan sahabatnya. Tapi dalam riwayat tadi kita tengok jurutulis tu sebut Mughirah. Dan Mughirah tu ambil daripada Nabi. Padahalnya tidak pun begitu. Tidak tersebut pun nama Al-Mughirah di dalam sanad hadis. Jadi jurutulis Mughirah tu terus meriwayatkan daripada Nabi SAW. Itulah yang dikatakan riwayat secara mursal. Tapi zahirnya nampak tidak mursal. Macam marfu', muttasil. Itulah yang dikatakan ilat. Jadi ini ilat kedua. Jadi ada dua ilat di sini. Ada dua ilat di sini. Ditambah pula dengan Walid bin Muslim itu bersendirian atau berseorangan dalam meriwayatkan begitu secara musnad marfu' begitu daripada Thawr bin Yazid. Sedangkan orang lain tidak meriwayatkan begitu, ramai lagi orang lain, orang kuat-kuat juga. Jadi di situ ada syuzuz pula. Jadi ada banyak perkara lah. Sebab itulah Imam Abu Zur'ah, Imam Bukhari kata tidak sahih. Daripada Nabi SAW dan tidak disebutkan di dalamnya Al-Mughirah. Itu yang betulnya. Tapi dalam riwayat ni sebut. Itu kekeliruan dia lah. Makna kekeliruan Walid bin Muslim yang meriwayatkan daripada Thawr bin Yazid. Ini cuba kita tengok ni. Walid bin Muslim seorang diri saja meriwayatkan begini seperti yang kita tengok ni. Daripada Thawr bin Yazid. Ni. Macam mana? Ni hadis ni lah. Kononnya Mughirah bin Syu'bah daripada katib Mughirah, jurutulis Mughirah, daripada Mughirah sebut Mughirah bin Syu'bah di sini. Padahal tak ada Mughirah pun. Katib Mughirah tu terus meriwayatkan bahawa Nabi SAW menyapu bahagian atas dan bahagian bawah khufnya. Bukan Mughirah sebut. Di sini keliru. Banyak perkara tu. Lepas tu Walid bin Muslim ni, dia walaupun kalau kita terimalah dia ni perawi yang kuat pun, bercanggah dengan sekian ramai perawi-perawi thiqat yang lain. Jadi syuzuz riwayat dia ni syadz. Bila syadz jadi dhaif lah. Gitu. Di sini pula ni nampak marfu' ni. Mughirah meriwayatkan daripada Nabi zahirnya. Padahal tidak. Padahal jurutulis Mughirah ni terus meriwayatkan daripada Nabi. Ini mursal. Bila begitu dhaif lah. Itu pun sebab dhaif juga. Jadi banyak perkara. Dengan sebab itu mereka tak mahu pakai hadis ni. Jadi ada sebab lah kenapa khilaf tu. Kerana hadis ni mereka kata bermasalah. Lepas tu kita tengok ramai ni imam-imam besar ni berpendapat begini. Mereka sebenarnya tidak pegang dengan hadis ini. Mereka pegang dengan asar sahabat. Kalau asar sahabat memang tidak dinafikan, ada yang sahih banyak. Bukan satu sahaja. Jadi kalau asar tu sahabat buat tu sahabat, kita kata tak akan buat sendiri perkara ibadat ni. Perkara yang menyebabkan sah atau tidak sah sembahyang ni. Mestilah dia tahu daripada Nabi SAW. Walaupun terhenti setakat sahabat, itu orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf seperti hadis marfu' juga. Apalagi bukan seorang yang buat begitu. Sebab apa benda-benda macam ni orang tak reka, tak boleh nak reka sendiri, nak mana-mana. Sahabat-sahabat tu adalah orang-orang yang adil. Jadi bila mereka buat begitu, kira-kiranya mereka tahulah.
daripada Nabi. Gitu. Mengikut kaedahnya boleh dipakai. Sebab benda tu bukan termasuk dalam boleh dipikir dengan akal. Jadi sahabat nak berijtihad di situ. Kita tak boleh kata begitu. Kalau kita kata dia berijtihad, boleh jadi tak tepat ijtihad dia tu. Boleh jadi. Jadi kalau kita tak mahu terima pun okeylah, tak apalah, sebab itu ijtihad dia. Tapi masalahnya, ni benda ibadat ni dia tak akan buat sendiri, dia tak akan reka sendiri. Mesti dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan mauquf fi hukmil marfu'. Bukan dalam perkara macam ni saja, misalnya sahabat tu cerita tentang akhirat, tentang dosa pahala. Itu bukan boleh dipikir dengan akal tu. Mestilah dia tahu. Jadi walaupun benda-benda macam tu terhenti setakat sahabat, boleh dipakai juga. Itulah alasan imam-imam ni pegang tu. Jadi bagi orang yang tak mahu pakai begini, dia kata sebab hadis ni tak dipakai. Kalau nak kira sahabat, sapu atas dan bawah, berapa ramai sahabat yang sapu atas saja tu macam mana? Dia akan kata gitulah pula. Macam mana sahabat berapa ramai tu yang sapu atas saja? Kalau kita kata sampai tak sah, macam mana jadi sahabat beribadat? Kira tak sah lah. Takkan nak kata gitu. Sebab itulah dia ada kelonggaran di situ. Ada macam-macam pendapat yang kita baca tadi. Macam Imam Syafi'i kata kalau sebelah atas tu wajib, itu yang fardunya, sebelah bawah tu sunat saja. Jadi sahabat yang sapu sebelah atas tu kira-kiranya dia tidak ambil yang sunat tu, dia kira ambil yang wajib sajalah. Kira-kiranya gitulah. Itu caranya. Jadi mereka yang kata sapu sebelah atas saja, dia Imam Tirmizi buat satu bab yang berasingan, iaitu bab 73 selepas ni. Bab 73 itu babnya. Jadi dalam bab 73 tu kata mereka hadisnya lebih baik daripada Mughirah bin Syu'bah juga. Mughirah bin Syu'bah juga. Tapi hadis tu lebih baik lagi daripada hadis ini. Tapi golongan yang kata kena sapu atas dan bawah ni, dia pertikaikan pula hadis itu. Dia pertikai juga. Seperti golongan yang pertikaikan hadis ni lah, yang tak mahu pakai ni. Jadi yang tak mahu pakainya tu, dia pertikai juga. Jadi kesimpulannya yang boleh dikatakan diterima oleh semua, kedua-dua pihak tu sahabat. Itu kalau sahabat ada dan sanadnya sahih. Kedua-dua pihak. Jadi kalau nak pakai yang mana-mana boleh pilih lah, tak jadi masalah. Dari segi sahabat ada di kedua belah pihak. Cuma masalah kalau hadis yang marfu' ni, itu masalah tarjih lah. Masalah tarjih. Tapi Imam Bukhari sendiri mengatakan hadis ke-98 dia bawa bab 73 nanti, itu hadis itu sahih, dia kata. Hadis itu lebih baik lagi daripada yang ni. Jadi sepatutnya kita pakai yang lebih baik lah. Gitu. Kita pakai yang lebih baik lah. Jadi yang lebih baik itu sapu atas saja. Jadi adakah kalau sapu bawah tu sampai jadi tak sah? Tidaklah sampai begitu juga. Mereka pun tak kata begitu. Cumanya tidak sunnah lah. Tidak sunnah. Kalau tidak sunnah, puak ni pula kata, macam mana sahabat boleh ikut sesuatu yang tidak sunnah, buat sesuatu yang tidak sunnah? Sahabat-sahabat ni berebut-rebut nak buat yang sunnah lah. Bila sahabat tu buat, kita boleh kata sunnah lah. Bukan seorang. Ramai pula tu. Jadi itu pun sunnah, yang ni pun sunnah. Cuma kalau sunnah kedua-duanya, kenapa Nabi ada buat begitu? Dia timbul macam-macam soalan. Nak ceritanya boleh kedua lah. Boleh kedua lah. Dan orang yang kata kena sapu bahagian bawah tu jangan duduk tekan sangat di situ. Jangan sampai kata tak sah. Kalau tak sah, macam mana tu? Begitu ramai sapu sebelah atas saja tu. Takkan tak sah. Kena jaga juga macam tu. Jadi paling-paling kita kata seperti Imam Syafi'i kata lah, sapu bawah tu sunat. Bahagian atas tu tak boleh kena sapu. Imam Malik yang kerah kata memang kena sapu kat atas bawah pun, dia pun
tidak tekan mana juga bagi kalau tak sapu bawah tu, kalau sapu atas saja kata dia dalam waktu lagi kena sapu lah kata dia. Tapi kalau dah lepas waktu tak payahlah pakai sapu sebelah atas tu saja. Gitu. Itu sudah memadai. Baik. Mana tadi? Itulah masalahnya hadis ini. Baik, kita pergi kepada bab 73 oleh kerana dia ada kaitan yang rapat dengan bab 72. Bau ma ja'a fil mashi 'ala al-khuffain zahirihima. Bab menyapu bahagian atas kedua belah khuf sahaja maksudnya. Maknanya Imam Tirmizi bagi kedua-duanya dalil, bagi kedua-dua golongan. Bab 73 dalil bagi golongan yang mengatakan sapu bahagian atas dan bawah khuf. Ni bab 73 ni dalil bagi golongan yang kata sapu bahagian atas khuf sahaja. Dia bagi untuk kedua-dua. Nak ceritanya masing-masing tu ada dalil. Tapi kalau nak kira dari segi mana yang lebih kuat yang 73 ni. Sebab yang pertama tu Imam Tirmizi sendiri pertikai. Dia kemukakan pendapat tokoh-tokoh hadis yang mempertikaikannya. Tapi yang ni dia sendiri kata hasan. Dia tidak pula kemukakan orang yang mempertikaikan hadis ini. Cuma adalah sikit dia isyarat. Dia sebut ini di akhir ni seperti kita akan baca nanti. Jadi cara Imam Tirmizi ni tidak semestinya kita boleh kata kalau dua bab yang berbeza tu dia pilih bab yang pertama, tak mesti begitu. Kalau di sini bab yang kedua disebut kemudian itu yang pilihannya. Pendapat pilihannya. Bab yang pertama tidak dipilihnya. Cuma dia sebut sajalah. Kadang-kadang yang bab yang pertama itu pilihannya. Itu tak pastilah, tak mesti ya. Kalau kita baca Sunan Tirmizi ni jangan fikir yang disebut mula-mula itulah yang dipilih olehnya. Itulah yang kuat di sisinya. Tidak begitu ya. Macam di sini contohnya bab kedua ni yang disebut kemudian ini yang lebih kuat. Dan inilah yang merupakan pilihannya. Jadi sebab cara pengarang kitab hadis ni dia tak sama. Dia tidak sama. Kalau dalam Muslim misalnya, hadis yang mula-mula disebut dalam bab itu, itulah yang paling kuat. Lepas tu makin kurang di bawah tu. Gitu. Yang sebut dahulu tu yang kuat. Yang sebut ujung sekali tu, itu tak ada jaminan kuat tu. Begitu. Bab menyapu bahagian atas kedua belah khuf. Wa bihi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah bin Zubair an al-Mughirah bin Syu'bah. Cuba tengok. Mughirah bin Syu'bah juga. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. Ikut mana-mana pun ada tafarrud juga di sini. Sebut ala zahirihima ni di belakang ni dengan lafaz macam ni dia seorang sahaja yang sebutnya. Siapa? Abdul Rahman bin Abi Zinad. Wa huwa qawlu ghairi wahid min ahli al-ilm wa bihi yaqulu Sufyan al-Thawri wa Ahmad qala Muhammad wa kana Malik bin Anas yushiru bi Abdul Rahman bin Abi Zinad. Ali bin Hujr meriwayatkan kepada kami, katanya Abdul Rahman bin Abi Zinad meriwayatkan kepada kami daripada ayahnya, daripada Urwah bin Az-Zubair, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, aku melihat Nabi SAW menyapu bahagian atas kedua belah khufnya sahaja. Begitu. Abu Isa berkata hadis Al-Mughirah ini hasan, iaitu hadis Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada ayahnya, daripada Urwah, daripada Al-Mughirah.
Dan kami tidak pernah mengetahui ada seseorang yang menyebutkan daripada Urwah, daripada Al-Mughirah tentang lafaz pada bahagian atas kedua khufnya. Selain dia, yakni selain Abdul Rahman bin Abi Zinad, ini pendapat bukan hanya seorang ahli ilmu, bahkan ramailah. Seperti bab sebelum ni lah, ramai juga yang duduk di sebelah tu. Ia merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad, yakni Ahmad bin Hanbal. Muhammad maksudnya bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari lah. Muhammad berkata, Malik bin Anas memberi isyarat kepada Abdul Rahman bin Abi Zinad. Itulah hadis yang berapa ni? Hadis yang ke 98 di bawah bab 73. Baik. Kita pergi seterusnya. Ini kedua-dua bab 72, 73 ni kalau hadis yang marfu' ni kedua-duanya daripada Mughirah bin Syu'bah. Cuma hadis di bawah bab 72 yakni hadis ke-97 itu zahirnya nampak marfu', sebenarnya tidak marfu', itu mursal. Adapun yang ni memang marfu'. Yang ni memang marfu'. Cumanya dengan tambahan ini di akhir ini ala zahiri imam. Sapu khuf ni okey, tak apa. Kalau sebut ala zahiri imam ni hanya riwayat Abdul Rahman bin Abi Zinad daripada ayahnya, daripada Urwah bin Az-Zubair. Saluran ni sahaja ada sebut ni. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Itu termasuk dalam menyebabkan jadi dipertikaikanlah. Sebagaimana hadis 97 dipertikaikan, hadis ini juga tidak sunyi daripada dipertikaikan oleh ulama. Sebab kata mereka, kamu nak pegang kuat sangat dengan sapu di atas ni, sedangkan dia seorang saja ni yang meriwayatkan yang sebut begini ni. Kalau daripada saluran inilah, daripada saluran ini. Tapi kalau daripada saluran lain ada saluran ini. Saluran ini dia seorang saja yang sebut. Saluran ini itu maksudnya riwayat daripada ayahnya, daripada Urwah bin Az-Zubair, daripada Mughirah bin Syu'bah. Itu maksud saluran. Saluran ini dia sahaja. Orang lain tak ada sebut. Baik. Di sini kita tengok Abdul Rahman bin Abi Zinad meriwayatkan kepada kami daripada ayahnya, yakni Abu Zinad itulah, daripada Urwah bin Az-Zubair. Jadi perawi-perawi yang kita tak sebut dah ni tentang biodata dia tu kira-kiranya sudah ada dah sebelum ni. Jadi kita tak mahu ulang dah. Cuma di sini Urwah bin Az-Zubair ni ada kemusykilan di sini, ya. Di sini saya nak orang lain bacalah pula. Siapa nak baca? Silakan. Soleh dah baca dah tadi, orang lain pula. Siapa? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Silakan Fuad. 905. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah tersebut dengan terang nama Urwah bin Az-Zubair di dalam riwayat Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud dan At-Tarikhul Awsat Imam Al-Bukhari. Abu Daud At-Tayalisi pula di dalam musnadnya meriwayatkan daripada Ibni Abi Zinad daripada ayahnya, daripada Urwah bin Al-Mughirah bin Syu'bah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala zahiri khuffaihi, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas kedua belah khufnya. Sekejap. Di sini kalau berdasarkan riwayat Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya, ini bukan saluran riwayat Urwah bin Az-Zubair, tapi Urwah bin Al-Mughirah. Urwah anak Mughirah ni dia ada juga anak dia nama Urwah. Dalam ni disebut bahagian atas juga, Nabi sapu atas saja. Dan riwayat itu pun sahih. Kalau kita terimalah ini, boleh diterima. Sahih. Teruskan. Kata Al-Baihaqi,
Demikianlah ia diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi daripada Abdurrahman ibni Abi Zinad. Demikian juga ia diriwayatkan oleh Ismail bin Musa daripada Ibni Abi Zinad. Sulaiman bin Daud Al-Hashimi, Muhammad bin As-Sabbah dan Ali bin Hujr pula meriwayatkannya daripada Ibni Abi Zinad daripada ayahnya, daripada Urwah bin Az-Zubair daripada Al-Mughirah. Wallahu a'lam. Itu kata Baihaqi. Teruskan. Kedua-dua riwayat itu boleh diterima jika diandaikan kedua-duanya mahfuz dan jika salah satu daripadanya dianggap sebagai waham perawi dan hanya satu sahaja daripadanya yang betul, juga tidak menjadi masalah. Kerana kedua-dua Urwah itu adalah perawi yang thiqah. Sama ada Urwah bin Al-Mughirah atau Urwah bin Az-Zubair, kedua-duanya adalah perawi yang thiqah. Tak jadi masalah. Itu kalau kita kata kedua-duanya lah boleh diterima. Mahfuz kedua-duanya. Memang ada riwayat itu. Kecuali kalau kita kata salah satunya itu keliru perawi keliru. Sebenarnya satu saja daripada dua tu. Ikutlah yang mana-mana kita nak kata yang mahfuz tu. Kecuali kalau kita kata begitu, tak jadi masalah. Sebab ada juga yang mahfuz satu. Kalau kita terima kedua-duanya sebagai mahfuz, tak jadi masalah lah. Sebab kedua-duanya perawi yang thiqah. Kalau satu saja kita pilih pun, tak jadi masalah juga. Sebab Urwah mana pun thiqah. Tak jadi masalah. Tidak menyebabkan kalau Urwah bin Al-Mughirah jadi dhaif hadis itu. Tidak jadi begitulah. Tak jadi begitu. Jadi tak jadi masalah Urwah mana pun. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, aku melihat Nabi SAW menyapu bahagian atas kedua belah khufnya. Yang ini sahaja. Aku tengok begitu. Jadi bila kata dia tengok ni, makna dia memarfukkan hadis lah. Mughirah memarfukkan hadis itu. Makna menyampaikan hadis itu kepada Nabi. Mengaitkannya dengan Nabi. Nabi buat ni. Bila Nabi buat, maknanya hadis lah. Bukan asar lagi, bukan asar sahabat ni, bukan perbuatan sahabat semata-mata, tidak. Dia kata dia lihat Nabi. Bila lihat Nabi, mana perbuatan Nabi? Maknanya hadis lah ni, hadis marfu', bukan hadis mauquf. Gitu. Baik, 906. Baca lagi, Fuad. Hadis 906. Hadis ini menunjukkan perbuatan menyapu kedua belah khuf dalam berwuduk itu hanya di bahagian atasnya sahaja. Tidak termasuk bahagian bawahnya juga. Inilah yang lebih sahih dari pandangan para ulama. Selain At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi. Okey, lepas pada itu Abu Isa berkata hadis Al-Mughirah ini hasan. Baik. Boleh lagi baca? Boleh. 907. Ya. Imam At-Tirmidzi meletakkan hadis ini pada darjat hasan sahaja, bukan sahih. Kerana perawinya Abdurrahman bin Abi Zinad dipertikaikan oleh agak ramai tokoh ulama rijal hadis sebagaimana akan diterangkan nanti. Dan kami tidak pernah mengetahui ada seseorang yang menyebutkan daripada Urwah, daripada Al-Mughirah tentang lafaz ni ala zahirihima, pada bahagian atas kedua khufnya selain dia. Sedangkan dia ni bermasalah. Ramai orang pertikaikan dia ni, orang duduk sebut tak baguslah. Ini pendapat bukan habis itu. Walaupun begitu, ini pendapat bukan hanya seorang ahli ilmu yang kata sapu atas khuf saja ni, bahagian atas saja ni. Maulana, ada lagi sambungan tadi rupanya. Iya, ada lagi. Maulana Al-Mubarak Furi dia. Oh ya. Teruskan. Teruskan yang 907. Ya. Maulana Al-Mubarak Furi berkata, hadis ini dikemukakan juga oleh Abu Daud dan beliau diam terhadapnya. Setelah menukilkan tahsin, yakni hukum hasan oleh Tirmidzi, Ibnul Munzir memperakuinya.
Imam Al-Bukhari di dalam At-Tarikhul Awsat-nya meriwayatkan katanya, haddatsana Muhammad bin Sabbah, haddatsana Ibnu qala haddatsana Ibnu Abi Zinad an abihi an Urwah ibn Zubair an al-Mughirah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaihi zahirihima. Bermaksud Mughirah meriwayatkan katanya, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas kedua belah khufnya dalam berwuduk. Setelah mengemukakannya, beliau yakni Imam Bukhari berkata, hadis ini lebih sahih daripada hadis Raja' daripada juru tulis Al-Mughirah. Demikian tersebut di dalam At-Talkhis. Lihat Tuhfatul Ahwazi jilid 1 muka surat 340. Jadi ini komen Imam Bukhari ya, terhadap hadis ini. Nak banding dengan hadis sebelum ni. Jadi bagi Imam Bukhari yang ni lebih kuat lagi, lebih sahih lagi. Lebih sahih lagi. Tapi Imam Tirmizi tak letak tinggi sangat. Tidak kata sahih, dia kata hasan. Sebab apa? Sebab itulah Abdul Rahman bin Abi Zinad itu dipertikaikan. Baiklah. Jadi ini pendapat bukan hanya seorang ahli ilmu, bahkan ramai dari kalangan sahabat dan generasi selepas mereka. Itulah pendapat Umar, yakni Sayyidina Umar bin Al-Khattab berdasarkan riwayat Ibni Abi Syaibah. Dan itu juga pendapat Ali berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi. Jadi mana siapa bahagian atas saja. Mana di kalangan sahabat ini antaranya dua orang sahabat besar ni. Baik. Ia merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di kalangan imam mujtahidin, ni yang disebut oleh Imam Tirmizi, dua orang, Sufyan Ats-Tsauri dan Ahmad. Ahmad itu maksudnya Ahmad bin Hanbal. 909. Ni kalau boleh orang lain pula baca, boleh? Siapa nak baca? 909. Silakan. Supaya tidak penatlah seorang-seorang. Mana lagi orang? Siapa nak baca pula? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cikgu Rasul. Ya, silakan. Nota 909. Ya. Ia juga merupakan pendapat Qais bin Sa'ad bin Ubaidah Al-Hasan Al-Basri, Urwah bin Az-Zubair, Atha bin Abi Rabah, dan ramai lagi kalangan tabi'in. Di kalangan para imam mujtahidin, kemudian daripada mereka pula yang berpendapat begitu ialah Ishaq, Daud Al-Zahiri dan Abu Hanifah bersama-sama sekian ramai pengikutnya. Sekejap. Tadi ada sebut Ishaq ni Imam Tirmizi nukilkan masuk dalam bahagian yang pertama. Di sini berdasarkan nukilan yang lain, Ishaq ni sependapat dengan golongan yang kedua yang mengatakan sapu bahagian atas saja. Jadi ini macam ni, pendapat yang macam ni, ada dua pendapat ni biasa, tidak pelik. Ya, teruskan. Yang menjadi pegangan mereka dalam masalah ini ialah hadis Mughirah di atas, selain asar Umar dan Ali. Asy-Syaukani di dalam Nailul Awsarnya berkata, Nailul Awtar. Asy-Syaukani dalam Nailul Awtarnya berkata, tidak ada pertentangan di antara dua hadis Al-Mughirah itu, iaitu hadis yang menunjukkan Nabi SAW menyapu bahagian atas kedua khufnya sahaja, dan hadis baginda menyapu bahagian atas dan bahagian bawah kedua khufnya. Paling-paling pun ia menunjukkan Rasulullah SAW pada satu ketika menyapu bahagian atas dan bahagian bawah kedua khufnya, dan pada ketika yang lain pula bahagian atas kedua khufnya sahaja yang disapu baginda. Tidak ada pula mana-mana riwayat yang menghalang daripada melakukan salah satu daripada dua cara tersebut.
Jadi kedua-duanya harus atau sunnah. Hmm. Lihat Nailul Awtar jilid 1 muka surat 232. Itu kata Syaukani lah, mengikut pendapat Syaukani di dalam Nailul Awtar tu kitab yang masyhur, dia sebut begitu. Tapi Maulana Mubarakfuri, ni Al-Mubarakfuri ni maksudnya Maulana Abdul Rahman Al-Mubarakfuri ya. Sekejap saya nak tunjuk ni. Ni kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Tirmizi karangan Maulana Mubarakfuri. Inilah yang kitab yang dimaksudkan itu. Cuba tengok ni kitab ni, kena kenal kitab sikit. Ni Tuhfatul Ahwazi bisyarhi Jami' Tirmizi lil Imam Al-Hafiz Abil Ula Muhammad Abdul Rahman Ibnu Abdul Rahim Al-Mubarakfuri. Meninggal dunia pada tahun 1353. Ni ulama India ni. Sebab tu saya panggil Maulana, sebab biasanya orang-orang di sana dia sebut Maulana. Jadi dia ni daripada aliran Ahlul Hadis, kena faham. Pelajar-pelajar hadis kena faham, kalau ulama hadis di India dia ada dua golongan. Satu ulama Ahlul Hadis orang panggil. Ni Maulana Mubarakfuri ni termasuk dalam Ahlul Hadis. Satu lagi golongan Diobandi. Itu namanya. Golongan Diobandi ni mereka banyak juga menulis fasal hadis ni. Contohnya saya nak sekajalah saja saya nak tunjuk ya, supaya kenal-kenal sikit kitab tu. Contohnya ni Ma'arifus Sunan. Ni Ma'arifus Sunan. Sekejap ya. Ni Ma'arifus Sunan. Ini karangan kepada guru bagi guru saya. Maulana Banuri. Ini syarah kepada Jami' Tirmizi yang ditulis berdasarkan pengajaran Hafiz Al-Hujjah Al-Muhaddith Al-Kabir Imamul Asr Al-Syekh Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri. Dia ni anak murid Anwar Shah Kashmiri. Jadi Anwar Shah Kashmiri ni tokoh ulama Diobandi lah. Jadi nama pengarang ni Syekh Sayyid Muhammad Yusuf bin As-Sayyid Muhammad Zakaria Al-Husaini Al-Banuri. Ni dia. Ni syarah Tirmizi juga. Ulama ni Pakistan, tapi dia belajar di India juga dulu. Dia belajar dengan Maulana Anwar Shah Kashmiri ni. Ni guru dia. Anwar Shah Kashmiri. Dia buat syarah Tirmizi juga dalam bahasa Arab. Tapi kemudian daripada Maulana Mubarakfuri ni, selepas ni. Bukan semasa, selepas ni. Dengan sebab itu dalam ni dia banyak juga kritik apa yang tersebut di dalam Tuhfatul Ahwazi ni. Sebab dia tulis kemudian. Ni sempat 6 jilid saja. Dia tak sempat habiskan. Sebab meninggal dunia. Tak sempat habiskan. Antaranya ni Tuhfatul Al-Ma'i. Ni ada 8 jilid. Ni syarah Tirmizi juga. Tapi dalam bahasa Urdu. Oleh Syekhul Hadis Darul Ulum Deoband. Ni pun Deobandi juga. Jadi ulama Deobandi, ulama ahli hadis ni ramailah yang menulis tu. Ramai yang menulis. Ini contoh-contoh kitab-kitab lah ni. Lepas tu banyak lagi yang lain-lain kalau nak sebut ni. Kalau nak sebut banyak lagi yang sini ni, semua ni yang ada di sini syarah Tirmizi semuanya. Syarah Tirmizi semuanya. Tak apalah. Sekadar pengenalan kitab-kitab tu. Jadi Mubarakfuri ni salah seorang tokoh lah di kalangan Ahlul Hadis. Dia ni murid kepada Syekhul Kul dipanggil. Maulana Nazir Hussain. Maulana Nazir Hussain ni murid kepada Shah Ishaq, cucu Shah Waliullah. Nazir Hussain. Ni murid, salah seorang murid dia yang terkenal. Maulana Nazir Hussain itu tokoh
Itu dianggap sebagai mahaguru lah kepada ahlul hadis di India. Jadi Nazir Hussain tu anak murid kepada Shah Ishaq. Shah Ishaq tu cucu Shah Waliullah. Jadi Shah Ishaq tu ambil daripada pak saudara dia, iaitu Shah Abdul Aziz, anak Shah Waliullah. Anak Shah Waliullah. Shah Abdul Aziz ambil daripada Shah Waliullah. Adapun aliran Deobandi, mereka ambil hadis daripada Syah Abdul Ghani. Syah Abdul Ghani tu anak murid Syah Ishaq tu juga cucu Syah Waliullah tu. Jadi Maulana Nazir Hussain dengan Syah Abdul Ghani di situ pecah. Sama-sama anak murid kepada Syah Ishaq. Syah Muhammad Ishaq, cucu kepada Syah Waliullah. Cuma yang ni pecah. Syah Abdul Ghani, di sini lahir aliran Deobandi. Ni pecah kepada Nazir Hussain, di sini lahir aliran Ahlul Hadis di India. Semuanya sampai kepada Syah Waliullah. Ibarat kalau kita tengok, kalau Nabi lah, Nabi Ishaq, tu keturunan dia tu Bani Israel. Nabi Ismail, keturunan dia tu Arab. Ayah masing-masing tu adik-beradik. Ishaq dan Ismail, adik-beradik. Begitulah juga ini pun adik-beradik lah juga, sepupu-sepupu lah kira-kiranya. Cuma cara berfikirnya, cara fahamannya berbeza. Berbeza sedikit, tidak banyak lah, sedikit. Tapi kadang-kadang jadi panas juga. Biasalah manusia ni kan, sepupu pun jadi balah juga. Tapi manusia dia tak boleh. Dia kena ada juga bertengkar tu kadang-kadang. Kadang-kadang panas juga. Kalau kita dengar tu, kalau kita bangsa dengar lah, orang Kelantan kata sikit juga dengar. Dia kata tu berat-berat juga. Jadi ulama ni pun dia ada hal dia juga masing-masing. Daripada zaman dahulu lagi, cuba tengok apa yang Aini tak kata kepada Hafiz Ibn Hajar. Teruk-teruk juga dia kata. Kalau Hafiz Ibn Hajar baca tu sedih juga. Padahal siapa ya? Dia tu bukan orang lain. Birah dia. Biras. Mana isteri masing-masing tu adik-beradik. Hafiz Ibn Hajar dengan Aini, Hafiz Aini. Isteri masing-masing tu adik-beradik. Tapi dia pandang. Cuma kita tak payahlah ikut sama. Kita ingat macam nenek moyang kita dulu berkelahi lah. Kalau ada bercerai lah nenek moyang kita, ikut dia lah, serahkan dia lah. Kita dah ada dah. Tak perlu kita ikut. Kalau kita rasa tak bagus, tak payah ikut. Gitu. Ambil yang baik-baik saja. Itu hal mereka. Ketika mereka hidup, kita tak tahu masalah dia. Kenapa jadi gitu. Tapi tidak semestinya kalau datuk, nenek moyang dulu bercerai, anak cucu ni jadi bercerai juga setiap generasi. Tak mesti. Tak mesti. Kalau nenek moyang dulu berkelahi, anak cucu berkelahi, tak mesti gitu. Tak payahlah ikut yang tu. Gitu. Kalau bagi saya begitu. Saya tak mahu berkelahi-kelahi, bertelaga sama sendiri. Tapi kadang-kadang jadi panas juga dua aliran. Gitu. Banyaklah perbezaannya juga, banyak juga. Tapi bagi saya kalau dari segi untuk melengkapkan pengajian, sistem pengajian, saya lebih suka aliran Deobandi. Sebab dia lebih terbuka. Walaupun dari segi fiqhnya ia mengikut mazhab Hanafi pada dasarnya, tapi terbuka, perbahasan tu memang tetap terbuka. Lepas tu dari segi sistem pengajian dia tu terbuka. Lebih terbuka. Lebih mendedahkan kita kepada pemikiran-pemikiran yang berbagai itu. Saya lebih suka kalau dari segi sistem pengajian aliran Deobandi. Tapi kalau dari segi lebih selamat pengikutlah, saya lebih suka ahli hadis. Ia tidak mendedahkan pengikut kepada tempat-tempat yang bahaya.
Tapi kalau untuk jadi alim, untuk kemas ilmu, saya lebih suka cara Deobandi. Misal sebagai contoh. Kalau Deobandi, aliran dia memang belajar falsafah ni. Kuat. Memang kuat. Falsafah. Yang mengarut tu pun dia mengajar. Maknanya dia memberi suatu pengetahuan yang lain lah, berbeza. Kita nak tahu juga pemikiran manusia ni sejauh mana dia boleh pergi. Kalau dibiarkan akal manusia ni sendiri, sejauh mana dia boleh pergi. Tidak bermakna dia mengajar falsafah tu, dia nak ajar kepada kita supaya ikut jadi begitu. Dah. Bagaimana kita nak menghadapi golongan falsafah ni? Sepatutnya kita kena kenal mereka. Itu lebih dia. Kita kena tahu hujah-hujah dia, apa alasan dia. Macam mana cara dia berfikir. Kita kena tahu. Dan bila kita nak baca kitab-kitab lama, kita kena tahu falsafah tu. Kalau tidak, kita tak faham. Terutama kitab-kitab mutakallimin, ahli kalam, ahli ilmu kalam. Kita tak akan faham kalau tak belajar falsafah. Itu sebab saya kata kalau dari segi sistem pembelajaran, saya lebih suka, lebih baiklah belajar cara Deobandi. Sebab ahli hadis tak mengajar, dia tak belajar. Dia mengarut, dia tak perlu. Gitulah. Apakah tak perlu semuanya? Adalah sudut-sudut tak perlu, sudut mengarut dia tu betul. Seperti manusia yang berfikirlah. Apakah semua pemikiran dia tu tak betul semua? Tak bagus? Tidak juga kan? Orang kafir pun berapa banyak fikiran dia yang bagus. Sepatutnya kita kena belajar juga yang bagus tu. Gitu. Dia lebih terbuka lah. Adapun ahlul hadis ni tidak. Misalnya sufi-sufi tasawuf, dia tak mahu terus. Lebih selamat lah, sebab itu saya kata lebih selamat. Untuk orang ramai ni, dia tak ada dah tu. Buang masa. Tarekat-tarekat. Tapi kalau dia Deobandi tidak, dia terbuka sikit. Kadang-kadang dia kalau dia telajak ke arah ahlul hadis ni, dia jadi macam musuh lah akhirnya dengan orang-orang tasawuf, orang sufi. Semua jadi musuh. Padahal bukan semuanya yang tak betul, yang teruk. Tidak semua. Jadi aliran Deobandi lebih sederhana bagi saya dari sudut itu. Dari sudut melayani sesama Islam, walaupun berbeza pendapat, lebih terbuka. Boleh memaafkan orang, begitu. Orang itu berbeza, tak kisahlah. Sudut berbeza itu biarlah. Kita ambil yang persamaan, sudut persamaan, begitu. Tapi kalau ahlul hadis ni dia strict lah. Sebab dia tak mahu bercampur ni. Tak mahu buang masa. Betul juga. Sebab tu saya suka kedua-dua cara. Saya ambil manfaat daripada kedua-dua aliran. Saya tidak suka dengan cara setengah-setengah orang tu bila dia ikut Deobandi, dia tak mahu pakai dah aliran ahlul hadis ni. Kitab Tuhfatul Ahwazi pun tak mahu pakai. Tak kena tu. Macam tu tak kena. Begitu juga ahlul hadis. Kalau dia ikut ni, dia tak mahu dah Deobandi. Saya tak setuju. Banyak perkara lah. Itu antaranya lah. Antaranya begitulah. Ini Al-Mubarakfuri. Siapa tadi baca? Sila baca, silakan. Siapa nak baca? Saya Cikgu Rashid ni. Cikgu Rashid. Teruskan. Al-Mubarakfuri bagaimanapun membantah pandangan Asy-Syaukani itu dengan berkata, memanglah tidak ada pertentangan di antara dua hadis tersebut dan tidak ada juga hadis yang menghalang daripada melakukan salah satu daripada dua cara itu. Akan tetapi tiada syak tentang kesahihan hadis yang menyatakan sapu bahagian atas sahaja itu. Adapun hadis yang menyatakan sapu bahagian atas dan bahagian bawah khuf juga, maka ia memang tidak sahih sebagaimana telah dibincangkan sebelum ini. Oleh sebab itu, beramal mengikut hadis yang menyatakan sapu bahagian atas khuf itu saja yang lebih kuat, rajih, yang lebih patut dijadikan pegangan. Itulah pandangan saya. Wallahu a'lam. Itu kata Maulana Mubarakfuri. Cuba tengok cara ahli hadis kan, dia ahli hadis kan. Dia mahu hadis yang lebih kuat. Dia tak kira. Serupa dengan imam kita kan tak serupa, dia tak kira. Ahli hadis ni dia tidak terikat dengan mazhab. Cuba tengok di sini. Maulana Mubarakfuri ni
Banyak perkara dia tak setuju dengan Hanafi. Tapi dalam bab ni, Hanafi kata sapu sebelah atas. Tengok, dia sokong. Sebab apa? Bagi dia hadis ni lebih kuat. Antara dua hadis ni mana lebih kuat? Lebih kuatnya yang ni. Di bawah bab 73. Ni yang lebih kuat, kata dia. Jadi sepatutnya kita pakai yang ni lah. Kenapa nak utamakan yang tu? Betul tidak ada pertentangan. Tetapi, sebab pertentangan ni maksudnya, tak boleh dah nak pilih. Kena pilih satu saja. Tidak. Dia kata, betul. Memang boleh pilih kedua. Tetapi mana yang lebih sahih? Dia ada nilai sendiri tu yang lebih sahih daripada yang kurang sahih tu. Apalagi kalau yang dhaif. Walaupun kita kata, imam-imam mazhab ramai pakai macam tu. Dan ada juga sahabat. Betul itu. Tetapi yang marfu' ni, mana lebih tinggi? Yang marfu' yang dikaitkan dengan Rasulullah. Di bawah 72 tadi, bab 72 tadi, itu memang bermasalah. Berapa ramai tokoh-tokoh ulama hadis kata memang dhaif. Tidak sahih. Yang ni walaupun ada yang kata tidak sahih, tapi ramai juga yang kata sahih. Ramai yang kata sahih. Yang pertama tadi tak ada yang kata sahih. Imam Tirmidzi sendiri kata tidak sahih. Hasan pun tidak. Dia tak kata. Jadi antara dua ni, kita nak pilih yang mana? Maulana Mubarak Furi kata gitulah. Jadi kita kena pilih yang ni. Sebab itu kita kena tahu. Satu lagi, aliran ahlul hadis ni dia tidak terikat dengan mazhab. Dia tak kira. Dia kira mana hadis sahih. Mana hadis yang lebih kuat. Begitu cara dia. Cuba tengok contohnya di sini. Padahal selalu dia bercanggah dengan mazhab Hanafi itu. Selalu. Tapi di sini dia sependapat. Sebab dia kira hadis lebih kuat. Maulana Mubarak Furi ni tak kahwin, dia tak ada keturunan, dia mati gitu. Hidup dengan ilmu, terbenam dalam ilmu. Tetapi jasa dia sangat besar. Di mana-mana pun sekarang ni orang tak akan lupa. Dalam dunia ni kalau baca Sunan Tirmidzi, salah satu rujukan utamanya ialah Tuhfatul Ahwazi. Itu diakui dunia mana pun. Pergilah di mana pun. Sebab itu, walaupun kadang-kadang orang Deobandi panas dengan dia tu, kata macam-macam dengan dia, tapi cuba kita tengok ni kan. Tadi yang saya tunjuk tadi sekejap. Contohnya kitab ni. Kemudian ni orang dah sebut imam dah dia ni. Lil Imam Al-Hafiz. Di zaman dia orang kata macam-macam lah. Begitulah manusia ni. Selama hidup tu payah nak terima. Tapi kemudian tengok imam lagi, hafiz lagi dia. Dia tak ada keturunan. Dia ada tinggal kitab dia lah. Kitab dia dibaca di mana-mana. Kalau kita baca kitab ni kan, mana tadi? Ni kitab ni Syarah Tirmidzi juga. Ini dibuat oleh seorang tokoh yang menetap di Mekah. Masih hidup lagi, saya tak tahu dia meninggal dunia, saya tak tahu. Muhammad ibn Syekh Al-Allamah Ali bin Adam bin Musa Al-Ethiopi, orang Ethiopia. Tapi dia berkhidmat di Mekah, mengajar di Mekah. Dia ni sangat alim. Dia Syarah Tirmidzi ni sebenarnya lanjutan kepada Tuhfatul Ahwazi. Banyak dia ni, banyak sokong. Apa nama ni, Maulana Mubarak Furi, banyak sokong. Dia kagum sangat dengan Maulana Mubarak Furi. Cuma ada tempat-tempat cara susun dia tu lebih terkini lah. Banyak manfaat juga kalau kita tengok kitab ni. Itu pengenalan tentang kitab-kitab. Baik. Itu Mubarak Furi. Student Malik bin Anas memberi isyarat kepada Abdul Rahman bin Abi Zinad. Maksudnya, cuba tengok di sini. Boleh Cikgu Rashid baca lagi? Boleh mana. Cumanya sebelum saya baca, Ya. yang wallahu a'lam tu, mungkin sepatutnya kena ada penutup kata. Oh, di sini. Sebab di atas tu ada pandangan Al-Murab. Betul. Ini yang dia kata lah. Ini yang dia kata. Sebab tadi saya keliru, saya ingat saya tu pandangan Maulana. Ada. Terima kasih. Betul dah. Sebab tak ada penutup kata tu. Ya, yang dia kata lah ni. Betul lah.
Teruskan. 910. Maksud Imam Bukhari dengan katanya Malik memberi isyarat itu ialah isyarat kepada kedhaifannya. Hafiz Ibn Hajar di dalam At-Tahzib menulis, sebabnya Imam Malik mempertikaikan, yakni mengkritik Abdul Rahman bin Abi Az-Zinad ialah kerana dia meriwayatkan daripada ayahnya kitab 7 orang faqih di Madinah. Kata Malik, kenapa kami tidak mendapat kitab ini? Sebenarnya bukan seorang dua tokoh ulama hadis mempertikaikannya. Yahya bin Ma'in misalnya berkata, tokoh-tokoh hadis tidak berhujah dengan hadisnya. Dia tiada apa pun. Pada ketika yang lain pula beliau berkata, dhaif. Imam Ahmad berkata tentangnya, seorang perawi Muttaribul hadis. Ali bin Al-Madini dinukilkan berkata, dia di sisi ulama rijal dhaif. Pada kesempatan yang lain pula, Ali bin Al-Madini berkata, apa yang diriwayatkannya di Madinah sahih dan apa yang diriwayatkannya di Baghdad telah dirosakkan oleh orang-orang Baghdad. Al-Fallas berkata, Abdul Rahman bin Mahdi tidak mahu meriwayatkan hadis daripada Abdul Rahman bin Abi Az-Zinad. Abu Hatim berkata, hadisnya boleh ditulis tetapi tidak boleh dijadikan hujah. Imam Ahmad dan An-Nasai juga mendhaifkannya. Walaupun agak ramai juga tokoh yang mendhaifkannya, namun ada juga tokoh hadis yang menerimanya, mentakdilkannya dan mensiqahkannya. Ini mengatakan dia siqah. Antara tokoh yang mentakdilkannya dan mensiqahkannya ialah Imam At-Tirmizi Al-Ijli. Imam Tirmizi bahkan telah mensahihkan beberapa hadisnya. Di bawah kitab Al-Libas, Imam Tirmizi berkata tentangnya, siqah lagi hafiz. Hadis Abdul Rahman bin Az-Zinad di bawah bab ini telah dihukum hasan oleh Tirmizi. Sementara beberapa hadisnya di tempat yang lain di dalam sunan ini telah dihukum sahih oleh beliau. Tentu sekali dengan mengambil kira riwayat-riwayat mutaba'at, syawahid dan faktor-faktor lain yang menyokong riwayatnya. Wallahu a'lam. Selain hadis Al-Mughirah di bawah bab ke-73 ini, asar Ali yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Daraqutni, Al-Baihaqi dan Al-Baghawi juga menjadi pegangan golongan yang berpendapat bahagian atas kedua belah khuf sahaja yang disapu ketika berwudu. Berikut adalah asar Ali berkenaan. Sekejap. Saya tukar, ni bukan asar, hadis. Ini semua ni hadis. Sebab asar itu lebih kepada hadis mauquf. Kata hadis maknanya hadis marfu. Ya. Teruskan. Berikut adalah hadis Ali berkenaan berdasarkan riwayat Abu Daud. Haddatsana Muhammad bin Al-Ala, haddatsana Hafs yakni Ibni Iyas anil A'mash an Abi Ishaq an Abi Khair an Ali radhiyallahu anhu qala law kana dinu birra'i lakana asfalu khuffi awla bil mashi min al-a'lahu min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Bermaksud, kata Ali, sekiranya agama itu mengikut fikiran, nescaya bahagian bawah khuf lebih patut disapu daripada bahagian atasnya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahagian atas kedua khufnya. Jadi ini sahih ni, hadis ni. Jadi Sayyidina Ali kata ni, dia tengok Nabi. Bila tengok Nabi ini, mana perbuatan Nabi, hadis lah jadinya.
Jadi yang ni tak ada siapa pun pertikai hadis ni. Maknanya bahagian sapu sebelah atas saja ni lebih kuat lah, betul lah kata Maulana Mubarak Puri tu. Kalau kita tak mahu terima hadis Imam Tirmizi ni, kalau kita tak mahu terima lah sebab Abdul Rahman bin Abi Zinad itu, katakanlah kita tak mahu terima yang ni. Tapi ada lagi hadis lain, juga hadis marfu', juga dikaitkan dengan Nabi SAW dan itu tidak dipertikaikan. Contohnya yang ni, hadis Ali ni. Teruskan, seterusnya. Selepas mengumpulkan hadis ini, hadis mana ya? Ya. Selepas mengumpulkan hadis ini di dalam Bulughul Maram, Hafiz Ibn Hajar berkata, isnadnya hasan. Di dalam Al-Talkhis, Al-Habir pula berkata, isnadnya sahih. Hafiz Ibn Hajar kata sahih. Jadi semua orang terima hadis ni. Dan bukan ada dalam sebuah dua kitab. Ni ada dalam Abu Dawud, Daraqutni, Sunan Daraqutni, Sunan Baihaqi, dan apa nama ni, Al-Baghawi, Syarh Sunnah Imam Baghawi itu ada. Jadi di sini jelas sapu bahagian atas saja. Ini sahih. Kalau kita tak mau terima lah. Tapi Imam Tirmizi dah terima dah. Imam Tirmizi kata okey, dia tak ada jadi masalah, dia tu seorang hafiz, seorang yang thiqah, Abdul Rahman bin Abi Zinad itu. Bukan Imam Tirmizi sahajalah yang kata. Al-Ijli juga kata dia thiqah. Cuma kalau kita tengok lebih ramai yang kata dia tu dhaif, bermasalah. Kalau di sisi Imam Tirmizi tidak, itu khilaf pandangan lah. Berbeza pandangan lah di situ. Imam Tirmizi kalau hadis ni dikata hasan, tapi beberapa hadis Abdul Rahman bin Abi Zinad di tempat lain dia bahkan kata sahih. Sebab itu Imam Tirmizi ni dianggap oleh ulama-ulama hadis termasuk dalam ulama yang mutasahil. Itu kena jelas tu. Bukan mutasyaddid. Mutasahil ni maknanya dia mudahlah nak angkat darjah hadis itu. Perawi-perawi dia tu, kalau orang lain tak lulus, dia boleh lulus. Begitu. Mudah. Kalau ulama yang mutasyaddid, yang keras, dia payah nak terima. Payah nak terima. Ada seorang perawi yang macam ni, tak mahu terima. Dhaif. Maknanya berbeza pandangan lah berhubung dengan hadis ni. Tapi bagi Tirmizi, paling tidak hadis ni hasan. Adapun hari yang pertama tadi di bawah bab 72 tu, itu dhaif, memang dhaif. Dan tak ada hadis marfu' yang sahih. Adapun yang sebut bahagian atas ni, sapu bahagian atas, memang ada yang sahih. Kalau kita tak mahu terima yang ni, ada pula. Itu hadis Sayyidina Ali tu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Sebab itu Maulana Mubarak Puri mentarjihkan sapu bahagian atas. Gitu. Tapi macam kalau bagi saya lah macam tadi lah, masih terbuka lagi. Ya, kalau masalah hadis marfu' itu tidak sahih, hadis yang mauquf banyak daripada sahabat-sahabat. Dan mauquf tu fi hukmil marfu', sama dengan hadis marfu' juga. Sebab benda tu bukan boleh dipikir dengan akal. Bahagian ibadat, bahagian dosa pahala ni. Kalau sahabat sebut, walaupun dia tak sebut Nabi pun, kira dia ambil daripada Nabi lah tu. Itu mengikut kaedah ilmu hadisnya. Jadi atas dasar tu kita terbuka. Tapi kalau tanya saya mana yang lebih, tentu saya kata yang kedua ni yang lebih kuat. Dari segi nak amal tu boleh, yang mana-mana saja boleh, tak jadi masalah. Jadi setakat itulah dulu kita ya untuk pagi ini untuk kuliah Sunan Tirmizi. Kita berhenti rehat seperti biasa. Lepas tu akan sambung pula insya-Allah dengan Sahih Bukhari jilid 2. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana. Terima kasih, Maulana.